Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo channel panas dan menggempakan. Inilah dia sahabat semua, ramai rakyat di luar sana, warganet mengatakan bahwa apa yang sedang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir hari ini adalah strategi untuk mengalihkan perhatian. Ya, kerana hari ini kita tahu sahabat semua, giliran anaknya yaitu Mirzan untuk disiasat oleh pihak ISPRM. Wow, ini kalilah sahabat-sahabat semua, dan dikatakan ISPRM bagi masa 30 hari kepada anak Mahathir ini, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Dan perkara kedua juga berkaitan dengan Sanusi MB Lato-Lato. Apakah perkara itu? Ya, mari kita lihat untuk isu yang pertama. Ya, apabila Mirzan ISPRM arah Mirzan Mahathir istiar harta aset dalam 30 hari. Wow, ini dia sahabat-sahabat semua, satu berita yang menggempakan dan agak viral sekarang ini di media sosial, diperkatakan oleh rakyat Malaysia. Yang mana Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ISPRM telah menyerahkan perintah notis kepada ahli perniagaan Mirzan Mahathir untuk mengisytiharkan aset dalam tempoh 30 hari dalam siasatan berhubung maklumat dalam kertas Panama. Dalam kenyataan hari ini, ISPRM berkata notis itu diserahkan kepada Mirzan yang merupakan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad, anak kepada bekas Tun Dr. Mahathir Mohamad. Semalam ketika dia hadir di Ibu Pejabat Suruhanjaya Anti Rasuah berkenaan di Putrajaya, ISPRM mengesahkan telah memanggil ahli perniagaan iaitu Mirzan bin Mahathir ke Ibu Pejabat di Putrajaya untuk membantu siasatan yang sedang dijalankan. Dan kenyataan ISPRM juga menyatakan bahawa Mirzan hadir ke Ibu Pejabat ISPRM pada pukul 9.30 pagi semalam, dan satu perintah notis telah disampaikan kepada beliau di bawah Seksyen 36 dalam kurungan 1 dalam kurungan B Akta ISPRM 2009 yang mengkehendaki beliau untuk mengisytiharkan segala aset ahli dan tidak ahli yang berada di dalam pegangannya sama ada di dalam atau di luar negara dalam tempoh 30 hari daripada tarik notis tersebut, kata ISPRM. Jelas ISPRM lagi, perintah itu adalah tindakan lanjutan daripada sistem mereka berhubung maklumat dalam laporan kertas Panama serta aktiviti perniagaan Mirzan yang membabitkan penjualan dan juga pembelian syarikat berkaitan kerajaan GLC. Siasatan dijalankan di bawah Akta ISPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Dari ISPRM berkata pihak mereka telah memulakan siasatan sejak Ogos 2022 terhadap semua entiti yang terkait dan berkait dan juga dinamakan dalam laporan kertas Pandora juga kertas Panama. Sehingga kini seramai 10 saksi telah dipanggil bagi tujuan dirakam penyataan serta ISPRM sedang mengkaji dokumen kewangan serta pemilikan aset entiti-entiti yang tersenarai dalam laporan-laporan tersebut, dan siasatan masih giat dijalankan, kata Suruhanjaya itu. Kertas Panama merujuk kepada kebocoran besar sebanyak 11.5 juta dokumen yang didedahkan daripada firma guaman yang berpangkalan di Panama pada tahun 2016. Ia mendedahkan bagaimana ahli politik, bintang sukan dan penjenayah terkemuka menyembunyikan kekayaan mereka menggunakan tempat perlindungan cukai luar pesisir. Kertas Pandora dan Kertas Panama adalah dua pendedahan berasingan oleh Konsorsium Wartawan Penyiasatan Antarabangsa dengan kerjasama rakan kongsi di seluruh dunia termasuk Malaysia kini. Kertas Pandora yang diterbitkan pada tahun 2019 melibatkan kebocoran 11.9 juta dokumen daripada 14 penyedia perkhidmatan luar pesisir yang mengkhusus dalam perumpuan Serikat Cengkerang atau Shell di kawasan perlindungan cukai. Kertas Panama yang didedahkan pada tahun 2021, kalau saya tidak silap, tahun berapa ya? Ada dinyatakan 2019. Adakah 2019 atau 2016? Ya, berpangkalan pada 2016. Jadi mana sudah?
Hmm. Okey, jadi firma itu menyediakan ya perkhidmatan untuk penubuhan entiti di kawasan pelindungan cukai di mana undang-undang privasi sangat ketat sehingga akaun yang ditubuhkan hampir tidak dapat dikesan. Jadi apakah yang disorot oleh Kertas Panama tentang Mirzan anda kepada Mahathir ini? Ya, dalam Kertas Panama, Mirzan telah disenaraikan sebagai telah mendaftarkan firma British Virgin Islands Sergio International Limited pada tahun 2002, tetapi firma itu dianggap tidak aktif pada 2006 dan dihentikan. Bagaimanapun ketika dihubungi, wakil Mirzan menafikan penglibatannya dalam Sergio International Limited untuk hubungan itu dengan Crescent Group of Companies. Ya, Mirzan pada masa itu adalah ketua pegawai eksekutif Crescent Capital, sebuah syarikat induk dan penasihat kewangan. Pada 2013, dalam satu lagi siasatan bersama, Malaysia Kini, ICIJ dan Malaysia Kini melaporkan bahawa Mirzan adalah antara kira-kira 1,500 rakyat Malaysia yang mempunyai firma luar pesisir yang berahsia. Kenapa perlu berahsia? Kenapa perlu membuat akaun-akaun di pesisir pantai? Jadi didedahkan dalam dokumen yang dibocorkan kepada konsortium wartawan pada masa itu. Dalam kebocoran itu juga digelar secrecy for sale. Mirzan telah disorot memiliki Crescent Energy Limited, Utara Capital Limited dan Alside Investment Limited, semuanya berpangkalan di Labuan. Bidang kuasa luar pesisir seperti BVI dan Panama sering digunakan oleh individu bernilai tinggi untuk menyimpan aset mereka. Walaupun memiliki syarikat luar pesisir tidak menyalahi undang-undang, tapi tekanan awam untuk lebih ketulusan syarikat dalam amanah yang ditubuhkan dalam bidang kuasa sedemikian di sana untuk memerangi pengelakan cukai dan juga pengubahan wang haram. Jadi ramai walaun-walaun di sana ya membuat satu posting di media sosial, kononnya ya membuat akaun di pesisir pantai, kononnya tidak salah. Ya, memang tidak salah. Ya, dari segi undang-undang memang tidak salah, tapi yang salahnya jika ada wang yaitu datang dari sumber yang tidak diketahui, mungkin daripada pengubahan wang haram, pembayaran wang keganasan dan sebagainya. Jadi perkara itu yang harus disiasat oleh pihak ISPRM. Bukannya mereka kenapa membuat akaun di pesisir pantai, itu bukan persoalannya. Persoalannya adalah dana itu datang dari mana? Adakah adanya terlibat rasuah, adakah terlibat pengubahan wang haram dan sebagainya. Itu adalah perkara pokoknya di sini, sahabat-sahabat semua. Jadi ini agak panas sahabat semua ya, kenapa, dan akhirnya ISPRM telah pun mengambil keputusan dan sedang menyiasat sebenarnya dari tahun 2022 lagi ya, kerana terdedahnya maklumat ini melalui Kertas Panama dan juga Pandora Papers. Itu dia. Jadi satu lagi yang ingin saya kongsikan sahabat semua, Sanusi sengaja mau lengahkan prosiding. Itu antara kata-kata daripada pihak pendakwaan. Mungkin juga sebab hari ini, sepatutnya hari inilah ya Sanusi akan didakwa, ya, bicara dan sebagainya, tetapi berbagai cara ya mereka cuba untuk kononnya membawa kes itu dimasukkan dalam nanti kita bacalah ya kenyataan berita ini. Jadi sahabat semua, mari kita lihat pihak pendakwaan dalam kes Menteri Besar Kedah Sanusi ya, yang berdepan dua pertuduhan menghasut berhubung isu perlantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan Kerajaan Perpaduan, membantah permohonan pembelaan untuk menangguh perbicaraan kes itu di Mahkamah Seksyen Selayang. Timbalan Pendakwa Raya Datuk Masri Muhammad Daud berkata tindakan pihak pembelaan memfailkan notis usul pada 11 Januari lepas untuk memindahkan, ya ini dia punya alasan untuk memindahkan kes ini ke Mahkamah Tinggi Shah Alam. Ya, kata pendakwaan, ini bukan satu alasan yang perlu dipertimbangkan bagi menangguhkan perbicaraan. Kata pendakwa lagi, penfailan notis usul dibuat pada saat-saat akhir semasa kes ini sudah menghampiri tarik bicara, menunjukkan sikap tertuduh atau sengaja mau melengah-lengahkan perbicaraan, sedangkan semua tarik perbicaraan dipersetujui oleh pihak-pihak di mahkamah. Jadi tertuduh Muhammad Sanusi didakwa di mahkamah pada 18 Julai tahun lepas dan pembelaan mempunyai masa 6 bulan untuk memfailkan notis usul berkenaan. Pihak pendakwaan juga telah menyerahkan dokumen berkaitan kes kepada pembelaan pada 4 Oktober lepas. Dokumen yang diberikan bukan banyak, ada 11 dokumen sahaja katanya. Kes membabitkan Menteri Besar Kedah ini berprofil tinggi yang sememangnya mendapat perhatian umum di seluruh negara, kata Masri semasa sebutan kes di hadapan Hakim Nur Rajia Madzin hari ini.
Mahkamah sebelum ini membenarkan permohonan Sanusi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Dun Kedah Jeneri untuk menangguhkan perbicaraan kes itu yang sepatutnya bermula hari ini dan esok atas alasan keluar negara untuk tugasan rasmi. Jadi tarikh perbicaraan ialah pada 5, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 22 dan 23 Februari serta 11, 15 dan 18 Mac ini. Jadi terdahulu Peguam Awang Armada Wang Ahmad mewakili Sanusi memohon supaya mahkamah melapangkan perbicaraan yang ditetapkan pada 5 Februari sementara menunggu permohonan untuk memindahkan kes itu diputuskan di Mahkamah Tinggi. Jadi notis usul difailkan pada 11 Januari. Kenapa last minute ya? 11 Januari. Adakah seperti mana yang dikatakan oleh pihak pendakwaan bahwa ini strategi untuk melengahkan perbicaraan ini? Karena kita tahu ini adalah satu perbicaraan yang berprofil tinggi yang mana dikatakan Sanusi dituduh karena mempertikaikan perlantikan Menteri Besar Selangor ya. Maksudnya menghina Sultan dan juga penubuhan kerajaan perpaduan. Ya, maksudnya juga mempersoal kuasa yang di Pertuan Agong. Jadi ini dia kedua-dua pertuduhan itu mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan B Akta Hasutan 1948 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Sama yang membawa hukuman denda sehingga 5.000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Jadi mungkin ini yang ditakutkan oleh MB Lato-Lato ini sahabat semua, sehingga seperti yang dikatakan oleh pihak pendakwaan bahwa mereka sengaja untuk melengahkan prosiding ataupun bicara tentang kes pendakwaan terhadap MB Lato-Lato ini sahabat-sahabat semua ya. Jadi adakah mungkin itu yang sedang direncanakan oleh geng-geng kaki fitnah, oleh geng-geng tebuk atap ini? Anda sendiri boleh fikirkan sahabat-sahabat semua. Jadi apa pandangan Anda? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Belanda, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.